Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharap semua sihat dalam jagaan Allah Ta'ala. Baik, untuk hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dan perbincangan kita. Baik, hari ini 25 Mei 2021, hari Selasa. Kita akan sambung buku aktiviti muka surat 49, unit 7. Kita masih lagi di unit 7. InsyaAllah hari ini kita akan habiskan unit 7. Baik, semua buka muka surat 49. Dan muallim harap kerja awak yang sebelum ni dapat disiapkan segera dan hantar submit dekat Google Classroom. Baik, kita tengok catatan Alia. Okey. Dekat situ ada tarikh 3 Mac 20. Awak tulis 21 dalam petak ni. Okey. Dalam petak ni. Baik, sama-sama kita baca. Pada minggu lepas, dahi adikku Aidan telah bengkak kerana terlanggar bucu meja. Oleh itu, aku menolong ibu memasang pelindung bucu. Okey, ikut muallim baca. Aku memasang pada bucu meja makan di dapur. Ibu pula memasangnya pada bucu besi pemegang tangga. Pemasangannya mudah kerana pelindung bucu terdapat dalam pelbagai saiz dan dilengkapi dengan pelekat. Pelindung bucu ini diperbuat daripada span. Aku dan ibu berbuat demikian untuk menjaga keselamatan adik. Aku tidak mahu kejadian yang sama berulang lagi kepada adikku. Sumber daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Baik. Alhamdulillah, kita dah habis baca catatan Alia ni. Jadi dekat sini ada soalan. InsyaAllah kita akan jawab soalan ni. Yang pertama, dia tanya, mengapakah dahi Aidan bengkak? Bila dia tanya mengapakah, mengapakah ni kita dah belajar kata tanya. Mengapakah ialah untuk menanyakan sebab berlaku sesuatu. Sebab berlaku sesuatu benda. Jadi mengapakah sangat sesuai untuk ditanya dekat sini. Dia tanya, mengapakah dahi Aidan bengkak? Jadi kita boleh jawab, dahi Aidan bengkak kerana apa? Ada dalam petikan atas ni. Okey, yang pertama ni muallim bagi contoh dulu. Ingat, jangan jawab ringkas. Dahi Aidan bengkak, kena salin soalan sikit. Dahi Aidan bengkak kerana terlanggar bucu meja. Okey, boleh? Okey, nombor 2. Sebelum kita pergi nombor 2 ni, ingat, kata tanya ada banyak. Ada mengapakah, ni dah bagi satu.
bilakah, di manakah, siapakah, berapakah, apakah, kenapakah, apa lagi, bagaimanakah. Okey, di situ semua kata tanya ni menunjukkan maksudnya tersendiri. Contoh yang tadi, mengapakah, untuk menanyakan sebab berlaku sesuatu. Okey, contoh yang lain. Siapakah? Siapakah ni nak bertanya tentang seseorang. Lagi contoh lain. Bilakah? Bilakah ni nak tanya waktu atau masa yang berlakunya sesuatu perkara. Bila. Okey, baik. Kita dah belajar kata tanya. Jadi muallim nak awak ulang kaji, bagi faham betul-betul. InsyaAllah dapat jawab soalan ni. Okey, nombor 2 kita terus. Selain bucu meja, di manakah? Tengok dia tanya apa? Di manakah pelindung bucu ini sesuai dipasang? Dekat mana pelindung bucu meja ni sesuai dipasang? Kita tengok dekat atas ni. Ada jawapannya. Dekat mana lagi? Dekat bucu besi pemegang tangga. Dekat mana lagi? Dekat meja makan dapur. Okey. Jadi awak jawab guna ayat penuh. Jangan jawab bucu meja, bucu pemegang tangga. Jangan jawab macam tu. Jawab pelindung bucu ini sesuai dipasang pada bucu besi pemegang tangga. Boleh? Okey, baik. Kita terus. Nombor 3. Adakah? Tengok soalan dia. Adakah? Adakah ni nak bertanya tentang kaedah sesuatu perkara. Adakah susah? Adakah senang? Kita tengok soalan dia macam mana. Adakah pelindung bucu mudah dipasang? Baik. Jadi apa kita nak jawab? Mudah ke susah? Jadi ada dalam petikan ni, catatan Alia ni. Okey, awak cari jawapan dia. Okey, yang keempat. Apakah tindakan kamu sekiranya mengalami kecederaan apabila terlanggar bucu meja? Okey, yang ni dia kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Dia nak suruh kita fikir. Kalau kita cedera apabila terlanggar bucu meja, apa kita nak buat? Awak jawab. Mengguna idea awak sendiri, apa yang awak nak buat kalau tercedera apabila terlanggar bucu meja. Dekat sini soalan dia apakah. Ingat, apakah untuk menanyakan perkara tentang sesuatu benda. Benda tadilah, benda yang awak nak buat jika mengalami kecederaan apabila terlanggar bucu meja. Okey, baik. Boleh? Kita terus, insya-Allah. Okey. Aktiviti 4. Isi tempat kosong dengan perumpamaan yang sesuai. Baik. Menarik ni. Kali ni arahan dia isi tempat kosong dengan perumpamaan yang sesuai. Dekat sini ada perumpamaan. Kita tengok perumpamaan dia. Sediakan payung sebelum hujan. Jadi dekat sini ada seperti cacing kepanasan, seperti mencurah garam ke laut,
bagai isi dengan kuku, seperti menarik rambut dalam tepung, bagai layang-layang terputus talinya. Okey, baik. Maknanya akan bagi maksud satu-satu perumpamaan yang dibagi ni. Baik. Yang pertama, seperti cacing kepanasan. Yang ni maksud dia gelisah. Tak senang duduk, rasa macam ada benda tak kena lah. Macam awak lah, sikit-sikit nak pergi tandas, tak boleh duduk diam. Start je belajar dalam kelas, nak pergi tandas. Seperti cacing kepanasan. Cacing kalau panas macam mana? Dia menggelumpur kan. Dia melompat. Jadi maksud dia ialah gelisah, tak senang duduk, serba tak kena. Okey, baik. Yang kedua, seperti mencurah garam ke laut. Maksud dia kerja yang tak ada faedah. Perbuatan ataupun dipanggil sebagai perbuatan yang sia-sia. Sebab apa? Air laut kan dah masin. Dia pergi curah garam ke laut. Buat apa? Garam tu dah masin. Air laut tu dah masin. Jadi perbuatan ini dipanggil sebagai tak ada faedah, sia-sia. Buat apa? Pekerjaan yang sia-sia, tak ada faedah langsung. Awak jangan pergi dekat pantai Puteri, pergi curah garam dalam tu, nak bagi masin lagi. Tak payah. Okey, seterusnya, bagai isi dengan kuku. Okey, bagai isi dengan kuku, perbuatan yang akrab. Isi dengan kuku, tengok kita tengok kuku kita. Kuku dengan isi rapat kan? Hubungan rapat, kawan karib, kawan baik. Kuku dengan isi ni, umpama dia, maksud dia sangat baik, sangat berkawan baik, sangat akrab lah, kawan yang sangat baik. Dia duduk dekat, sangat dekat. Kuku dengan isi tengok dekat, macam dah melekat dah. Okey, seterusnya, seperti menarik rambut dalam tepung. Ni dia tarik rambut dalam tepung. Ada tepung, dia nak tarik rambut dalam tepung. Maksud dia dia buat perbuatan tu dengan sangat berhati-hati, sangat cermat, buat slow-slow, tak gelojoh, tak nak gaduh cepat, tak nak cepat sangat. Buat slow-slow, berhati-hati. Tarik rambut dalam tepung, tak nak bagi tepung tu berselerak. Tu maksud dia, buat kerja dengan berhati-hati. Okey, yang terakhir, bagai layang-layang terputus talinya. Bagai layang-layang terputus talinya, iaitu maksud dia putus harapan. Putus harapan. Awak main layang-layang, lepas tu putus. Dalam awak hulu tali tu jauh dah. Layang-layang tu kat langit jauh. Lepas tu putus. Apa nak buat? Tengok saja je lah. Layang-layang tu terbang, jatuh kat mana tak tahu. Jatuh dekat pantai, yang mana tahu. Jatuh dekat mana-mana lah. Jatuh dekat mana. Jadi putus harapan. Nak kejar pun tak boleh, nak rentah daerah sekarang. Kata negeri ni kena tahan polis apa semua sekatan jalan raya. Biarlah dia terbang. Putus harapan. Baik, untuk yang ni, perumpamaan ni ada 5.
Jadi muallim nak awak salin dalam buku tata bahasa. Ni ada satu tugasan sikit. Salin dalam buku tata bahasa. Awak buat nombor 1 seperti cacing kepanasan, nombor 2 seperti bercadang ke laut, 3 bagai isi dengan kuku, 4 seperti menarik rambut dan tepung, 5 bagai layang-layang terputus talinya. Dan awak tulis maksud setiap perumpamaan ini. Maksud dia apa? Seperti cacing kepanasan, Maling dah sebut tadi. Maksud dia apa? Gelisah. Ni seperti mencurahkan ke laut, nombor 2 maksud dia apa, dan seterusnya sampailah bagai layang-layang terputus talinya. Okey, awak salin dalam buku tata bahasa, buku tulis. Tajuk dia perumpamaan. Ni. Perumpamaan. Ni. Baik. Perumpamaan. Ni perumpamaan ni. Okey, baik, selesai yang tu. Dalam buku tata bahasa awak tulislah tarikh hari ni 25 bulan 5 2021, hari Selasa. Ni kerja tugasan untuk awak. Baik, kita terus dengan pembincangan kita. Baik, kita baca sama-sama. Okey, Encik Ismail termenung sendirian. Encik Ismail termenung sendirian. Beliau memikirkan perihal bekalan elektrik rumahnya yang kadang-kala terputus. Beliau tidak mahu hanya berserah kepada nasib. Apa jawapan yang sesuai dekat sini? Awak tulis. Jawapan dia ada atas ni, antara 5 ni. Kalau awak faham apa yang muallim terangkan tadi, boleh jawabnya. Okey, kita terus sambung. Beliau pernah mencuba untuk membaikinya, namun tidak pernah berjaya. Beliau sedar pengetahuannya cetek dalam bidang elektrik. Beliau tidak mahu melakukan perbuatan yang sia-sia lagi. Oleh itu, beliau perlu mendapatkan khidmat daripada pakar. Baik. Tiba-tiba beliau teringat akan sahabat karibnya, Encik Abdul Razak. Persahabatan mereka sangat erat sejak kecil lagi. Ada tempat kosong lagi. Alhamdulillah. Bersin pula. Alhamdulillah. Kawannya itu seorang juru elektrik. Encik Ismail meminta Encik Abdul Razak membaiki pendawaian elektrik di rumahnya. Encik Abdul Razak melakukan tugasnya dengan telitinya dan berhati-hati. Okey, ada tempat kosong lagi. Alhamdulillah. Okey, setelah selesai, Encik Ismail mengucapkan terima kasih kepada sahabatnya itu. Kini beliau tenang dan tidak lagi gelisah. Apa lagi? Jawapan yang sesuai dekat sini ada dekat atas sana. Okey, ada 5 tempat kosong. Awak kena isi dengan semua perumpamaan yang dia bagi. Baik. Dan jangan lupa buat tugasan dalam buku tata bahasa yang Mak Lin sebutkan tadi. Okey, aktiviti 5. Okey, baik. Isi tempat kosong dengan kata tanya yang sesuai. Ni ada banyak. Mana, bila, siapa, mengapa, bagaimana, berapa dan apa. Baik. Mana? Mana ni? Di manakah? Mana? Mana menunjukkan ataupun menanyakan tentang sesuatu tempat. Dekat mana? Dekat mana? Awak guna. Dekat mana? Tu contoh dia. Okey, nombor 2. Siapa? Mana tadi? Siapa? Bertanya tentang seseorang. Siapa yang bercakap tadi? Siapa yang bercakap tadi? Muallim ke robot? Contoh. Bagaimana?
untuk menanyakan cara melakukan sesuatu perkara. Bagaimana nak buat soalan ni? Bagaimana nak jawab soalan ni? Okey, baik. Seterusnya, bila. Bila ni waktu tadi. Untuk menanyakan tentang waktu. Bila, pukul berapa? Waktu pagi ke, waktu petang, waktu malam, bila, pukul berapa, dan sebagainya. Baik, seterusnya, mengapa. Mengapa menanyakan sebab. Mengapa buat macam ni? Mengapa dia menangis? Contoh. Mengapa tulisan dia cantik? Sebab dia rajin. Contoh. Seterusnya, berapa. Berapa ni menunjukkan tentang bilangan. Berapa. Berapa nak kena berapa muka surat nak kena buat ni. Contoh. Dan yang terakhir ialah apa. Apakah. Apa. Nak tanya tentang sesuatu perkara. Tak kira lah. Nak tanya tentang orang ke, binatang ke, benda ke, objek ke. Apakah yang kamu sedang lakukan? Saya sedang buat kerja rumah, kerja sekolah. Baik. Jadi dekat sini ada dialog. Dialog sesi perbualan. Imran dan Irfan. Baik, kita baca. Berkongsi bilik. Imran dan Irfan berkongsi bilik. Ayahnya menggantikan katil lama dengan katil bertingkat di bilik mereka. Jadi Imran tanya, "Wah, cantiknya katil baru di bilik kita." Ni bukan ayat tanya ni. Ni ayat kata seru. Sebab apa? Ingat, ayat seru ada dua perkara, iaitu tanda seru dan kata seru. Inilah ayat seru, ada dua perkara. Ingat, tanda seru dan kata seru. Inilah tanda seru, air terbalik ni. Ni wah. Wah ni kata seru. Apa lagi contoh lain? Wah, oh, amboi, aduh, dan sebagainya. Ada tempat kosong. Kah. Sini ada kah. Ayah membelinya. Dia ada bagi clue dekat sini. Dia bagi petunjuk. Membelinya. Jadi apa jawapan yang sesuai? Ada 7. Jadi awak jawab. Dan tempat kosong ada berapa? Kita tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tempat kosong. Dan setiap satu jawapan ni awak boleh pilih satu je. Okey, baik. Jadi Irfan jawab apa? Ayah membelinya semasa kita di sekolah pada pagi tadi. Ayah dia beli masa dia sekolah. Okey, Imran, tempat kosong lagi. Kah. Jumlah. Baik, jumlah tentang bilangan. Jadi mana dah terang, ayat tanya apa yang sesuai dengan jumlah, dengan bilangan. Orang yang boleh tidur di atas katil ini. Jadi Irfan jawab 2 orang sahaja. Seorang di bahagian atas dan seorang lagi di bahagian bawah. Irfan hendak tidur di bahagian mana? Dia tanya. Nak tidur dekat bahagian mana? Alamak, mak dia dah bagi jawapan. Okey, tak apa. Yang ni awak dah dapat jawapan. Okey, tak apa. Kita terus. Saya mahu tidur di bahagian atas. Okey, ada lagi tempat kosong. Kah yang akan tidur di bahagian bawah? Irfan jawab, abang akan tidur di bahagian bawah. Imran perlu berhati-hati semasa berada di atas. Okey, tempat kosong lagi. Dekat sini ada kah? Saya perlu berhati-hati, abang. Dia tanya. Mak ni hampir nak bagi jawapan lagi. Nasib baik tak sebut. Okey, Irfan sebut,
Imran perlu berhati-hati semasa naik ke bahagian atas. Sekiranya cuai akan membahayakan keselamatan Imran. Okey, ada tempat kosong lagi. Kah bahayanya abang? Irfan jawab, Imran boleh terjatuh kerana tangga ini tegak dan kecil. Ingat Irfan ni abang dia. Jadi ada tempat kosong lagi dekat sini. Kah cara yang selamat untuk saya ke bahagian atas? Abang dia jawab, Imran perlu memegang besi pengadang di tepi katil ini semasa naik dan turun katil. Okey, jadi Imran pun jawab, oh begitu. Ni kata seru lagi. Ada tanda seru dan ni kata seru. Ni ayat seruan. Ayat seru. Macam atas tadi. Wah cantiknya katil baharu di bilik kita. Ayat seruan. Ada dua perkara. Tanda seru dan kata seru. Mari kita kemaskan bilik ini bersama-sama. Oh begitu. Mari kita kemaskan bilik ini bersama-sama. Baik. Habis. Selesai untuk aktiviti 5. Ingat. Ada 7 kata tanya. Dan awak pilih kata tanya yang sesuai dengan soalan yang perlu ditanya. Mana contoh pula. Setiap kata tanya ada maksud dia tersendiri. Okey, kita terus. Yang terakhir untuk aktiviti 5. Untuk unit 7. Aktiviti 5. Arahan dia, bina soalan dengan kata tanya yang betul. Kata tanya lagi. Baik, yang ini Mak nak awak buat sendiri. Kita baca dulu sama-sama. Tajuk dia, elakkan renjatan elektrik. Renjatan ni current lah. Current elektrik ni dia ada faktor menarik. Contoh, tangan kita basah. Kita main benda yang berelektrik. Bahaya. Dia boleh membuat renjatan. Faktor menarik. Sebab apa? Kita dah belajar penebat dengan konduktor. Kalau konduktor, dia mengalirkan arus elektrik. Kalau penebat, tidak. Apa contoh konduktor? Besi, air, apa lagi? Benda yang mengalirkan arus elektrik. Kalau penebat, contoh kayu. Kayu tak mengalir lah. Awak pegang batang penyapu, awak letak dekat benda yang ada elektrik. Dia tak mengalir. Tengok dah sampai. Itulah info. Maklumat untuk kamu. Yang tu belajar dalam subjek sains. Baik, kita terus baca. Imran mempunyai seorang adik yang berusia 3 tahun. Nama adiknya Irmi. Irmi kerap memetik suis soket. Bahaya ni. Duk main tutak. Main suis soket. Suis nak buka elektrik. Suis lampu ke, suis kipas ke. Jadi perbuatan adiknya itu merisaukan ayah dan ibu mereka. Ibu dan ayah mereka bimbang sekiranya berlaku renjatan elektrik kepada Irmi. Untuk mengatasi masalah itu, ayah mereka memasang pelindung pada setiap soket di rumah. Tindakan itu demi keselamatan anggota keluarganya. Pelindung soket tersebut dapat mengelakkan adiknya memetik suis soket. Okey, habis. Dia cerita tentang macam mana Irmi ni dia suka main
petik switch soket ni. Duk main buka tutup switch on off. Jadi dekat sini ada 4 soalan yang kamu kena buat. Selama ni kita buat kita buat jawapan. Jadi hari ni kita buat soalan. Dia dah bagi dah petunjuk ni, dia dah bagi jawapan. Lagi mudahlah kita nak buat soalan. Jawapan yang pertama, Irmi kerap memetik switch soket. Tengok jawapan kedua. Ayah dan ibu mereka berasa risau sekiranya berlaku renjatan elektrik kepada Irmi. Nombor 3, untuk mengatasi masalah itu, ayah mereka memasang pelindung pada setiap soket di rumah. Faedah pemasangan pelindung soket dapat mengelakkan Irmi memetik switch soket. Baik, dekat sini ada 2 jenis, tulisan biasa dan tulisan yang dibolkan, tulisan yang dihitamkan. Ini berkaitan dengan awak nak buat soalan. Dia dah bagi petunjuk ni, tulisan biasa dan tulisan yang hitam. Jadi ingat, kita ada berapa? 7 ke 8 tadi. Di manakah, siapakah, bilakah, berapakah, apakah, mengapakah, kenapakah, bagaimanakah. Jadi awak boleh guna kata tanya tersebut untuk buat soalan dekat sini. Buat 4 soalan je. Jadi pilih kata tanya yang sesuai. Jadi kata tanya boleh rujuk buku tulis ataupun buku teks, sebab kita dah belajar itu. Dan awak boleh buat soalan. Baik, itu sahaja untuk hari ini. Jadi selamat menjawab soalan dan buat soalan. Okey, terima kasih. Jangan lupa submit dekat, dah siap submit dekat Google Classroom. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.